atau pengisian kita sebelum kita memulakan kefarduan solat Jumaat, marilah bersama-sama kita memulakan majlis ilmu ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Harus ditanam semangat muhibbah agar ukhuwah menjadi kukuh. Tazkirah tengah hari Jumaat ini Ustaz mulakan dengan kalimah thayyibah. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Tahiyyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ustaz mulakan Tuan Nazir, Tuan pengerusi surau, ya, seluruh ahli kuasa surau, seluruh petugas-petugas yang mudah-mudahan Allah mengurniakan sebesar-besar ganjaran pahala di sisinya. Tahniah juga kepada jemaah yang datang awal, ya, yang mana pahala yang dikurniakan diumpamakan seperti seekor unta, ya. Yang datang kemudian, ya, yang menghampiri azan itu pahala diumpamakan seperti besar telur burung, ya, kecil, ya. Lepas tu bila masuk saja azan, buku buku kehadiran tu ditutup. Ditutup, masya-Allah, ya. Jadi tahniahlah yang dapat bersegera, ya, menuju ke rumah-rumah Allah, dan kita masuk saja. Niatlah nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala, sahaja aku beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah taala, subhanallah, ya. Ada orang kata nak niat iktikaf tu Ustaz dalam masjid aja Ustaz, kalau dalam surau tak boleh Ustaz. Ya, tak dikira. Tidak, ya, sebenarnya sama, ya. Dalam istilah bahasa Arab, masjid itu terbagi kepada dua. Pertama masjid jami', yang kedua masjid ghairu jami'. Apa beza antara masjid jami' dan masjid ghairu jami'? Masjid jami' bukanlah masjid jami' dekat Jalan Masjid India ke KL tu. Itu memanglah namanya masjid jami' kan. Masjid jami' adalah masjid yang didirikan padanya solat Jumaat. Itu masjid jami'. Adapun masjid ghairu jami' ialah masjid yang tidak didirikan padanya solat Jumaat. Seperti surau-surau. Surau yang berdekatan dengan rumah kita tu tak didirikan solat Jumaat. Ya. Kalau macam surau Haji Maksum ni, yang ini namanya masjid jami'. Ya. Sebab walaupun dia surau, tapi dia surau Jumaat. Didirikan padanya solat Jumaat. Dalam istilah Arab disebut masjid jami'. Masjid ghairu jami' yang tidak didirikan padanya solat Jumaat. Ala kulli hal, kedua-duanya adalah masjid. Walaupun dia surau tak buat solat Jumaat. Kedua-duanya boleh kita berniat iktikaf, dapat pahala iktikaf. Sebab tu setiap kali masuk masjid ke surau, jangan lupa niat iktikaf. Kalau kita tak niat, terlepas satu ibadah yang namanya iktikaf tadi. Jadi niat siap-siap. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah.
maka tercatat padanya pahala. Subhanallah. Di sepanjang kita berada dalam masjid itu, dalam surau itu. Subhanallah. Jadi insyaAllah tajuk Ustaz iaitulah cinta dan rahmat ya Nabi Muhammad SAW kepada umat. Subhanallah. Jadi kita syukur banyak-banyak ya. Antara amalan sunat paling utama yang kita lakukan pada hari ini iaitulah berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad ya. Subhanallah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ya. Nabi bersabda, orang yang paling hampir denganku di hari akhirat kelak ialah orang yang paling banyak berselawat ke atasku. Masya Allah ya. Jadi kalau kita nak hampir nak dekat dengan Nabi di hari akhirat nanti, kena banyak-banyak berselawat masa hidup ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam ya. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda, riwayat Al-Baihaqi, yang bermaksud, barang sesiapa yang lupa untuk berselawat ke atasku, sesungguhnya dia telah lupa jalan nak masuk ke dalam syurga. Masya Allah ya. Kalau kita lupa nak berselawat atas Nabi, seolah-olah kita cari pasal. Cari pasal untuk tak nak masuk syurga. Wal'ayadzubillah. Jangan ya. Kita semua nak masuk syurga. Sebab itulah kampung halaman datuk nenek moyang kita ya, Nabi Adam alaihissalam dan juga Hawa ya. Hawa isteri beliau, isteri baginda ya. Orang Melayu sebut Hawa ya. Siti Hawa, Hawa. Sebenarnya perkataan Arab bukan Hawa, Hawa ya, Hawa. Adam wa Hawa, Nabi Adam dan juga Hawa. Itulah kampung kita yang sebenar-benarnya, yang kita perlu pergi kepadanya. Setiap kali hari perayaan, kita semua nak balik kampung kan. Hari Raya Idul Fitri, balik kampung. Hari Raya Adil Adha, balik kampung. Hari Raya, macam-macam raya semua balik kampung, termasuklah Hari Pilihan Raya. Balik kampung juga. Ya, Masya Allah. Subhanallah. Dan tetapi kampung-kampung kita yang ada dekat dunia ini bersifat sementara, yang mana kita akan tinggalkan ya. Ada saudara-saudara kita dalam masjid ni mungkin balik kampung ke Bangladesh kan. Masya Allah. Tapi itu hanya bersifat sementara. Sebab semua kampung dekat dunia ni akan kita tinggalkan ya selama-lamanya. Kita akan menuju ke alam baqah yang kekal abadi, iaitulah negeri akhirat. Dan kampung halaman kita sebenar ialah syurga. Dan perjalanan nak menuju syurga itu sangat panjang, sangat jauh. Ya Allah. Sebagaimana abang-abang Bangladesh ada dalam surah ni, nak pergi balik Bangla sangat jauh, kena naik kapal terbang ya. Ataupun yang berada barangkali dari Kelantan, dari Perlis, dari Johor pun jauh kan, dia perlu bekalan yang banyak ya. Subhanallah. Maknanya lagi jauh perjalanan, lagi banyak bekalan perlu kita bawa ya. Nak bawa duit kena lebih, nak isi minyaknya, tolnya ya, macam-macam nak beli makan, rehat apa semua. Macam atuk-atuk nenek kita dulu kan, macam atuk ustaz pergi Mekah naik kapal ya, naik kapal ya, 40 hari baru sampai. 40 hari pergi, 40 hari balik. Subhanallah, naik kapal terbang 12 jam, 8 jam sampai dah ya. Jadi bila perjalanan sangat jauh, ada yang bawa beras berkampit-kampit ya, ada yang bawa pakaian punya banyak itu. Sebab apa? Perjalanan tu panjang, jadi bekalan perlu banyak ya. Begitu juga perjalanan nak menuju ke syurga Allah, sangat panjang, sangat jauh. Bukanlah mati-mati saja dibangkitkan terus masuk syurga, tak ada. Kita meninggal, duduk dekat alam barzah tak tahulah berapa lama ya. Umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, mereka dah berada dalam alam barzah dah beribu-ribu tahun, belum lagi kiamat. Masya Allah, tak kiamat-kiamat lagi. Nanti akhirnya kiamat ya. Lepas tu ditiup sangkakala kedua, manusia dibangkitkan semula, dihimpun dekat padang mahsyar. Dekat padang mahsyar tu tak tahulah berapa lama ya. Lepas tu indal mizan, di sisi timbangan tak tahu berapa lama. Lepas tu nak menerima pula amalan, catatan amalan daripada kanan ke atau kiri. Na'udzubillah, mudah-mudahan kanan semuanya kita dapat ya. Tak tahu berapa lama. Lepas tu dekat tempat syafaat pula tak tahu berapa lama. Lepas tu indal haud, di sisi perigi pula ya, nak minum telaga. Siapa dapat minum ya, dia tak akan haus selama-lamanya. Tu tak tahu nak queue berapa lama lagi. La ilaha illallah.
Lepas tu nanti nak meniti titian sirat pula. Tak tahulah berapa lama. Yang akhirnya baru masuk ke dalam syurga, ya Allah. Jadi nak masuk syurga, perjalanan yang sangat jauh, sangat panjang itu memerlukan bekalan. Apakah bekalan yang terbaik? Takwa, ketakwaan, ya Allah. Ya. Jadi antara Ustaz nak bagi tips ya. Tips ini Nabi kongsikan. Ya, Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maksudnya, barang sesiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, nescaya Allah akan memudahkan jalan untuk dia masuk ke dalam syurga. Ya Allah, ya. Rupanya bila kita suka mencari ilmu, menimba ilmu, ya, itu semua jalan-jalan yang memudahkan kita nak masuk ke dalam syurga. Sebab itu jangan ada rasa boring, rasa bosan, rasa jemu dalam kita nak mencari ilmu, ya. Jangan jemu, jangan bosan, jangan boring. Walaupun kita keletihan, walaupun dalam majlis ilmu tu kita tidur. Kita tidur, sepatah pun kita tak dengar kan. Dia lain tidur dekat rumah dengan tidur dalam majlis ilmu, berkatnya lain. Ini semua jalan-jalan nak menuju ke syurga, memudahkan kita masuk ke dalam syurga, ya. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW ada bersabda, ya, ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Maksudnya kata Nabi, wahai manusia, sebarkanlah ucapan salam, ya, dan berilah makan, dan hubungkanlah tali silaturahim, dan sembahyanglah waktu tengah-tengah malam ketika mana orang lain sedang nyenyak tidur. Kamu akan masuk syurga dengan penuh keselamatan. Subhanallah. Ini semua ciri-ciri ahli syurga. Tadi menuntut ilmu, ya. Kita kena rajin cari ilmu. Ini mudah nak masuk syurga. Lepas tu yang kedua, Nabi sebut tadi apa? Afsyus salam. Sebarkanlah ucapan salam. Sebab tu kena ringankan mulut. Jumpa siapa-siapa saja sesama kita, Assalamualaikum. Ataupun Assalamualaikum warahmatullahi. Tak lengkap lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam ni walaupun hukumnya sunat, yang menjawab itu wajib. Tetapi orang yang mula-mula menyampaikan salam itu pahalanya lebih besar berbanding dengan orang yang jawab salam. Walaupun jawab salam hukumnya wajib, melontarkan salam itu hukumnya sunat. Berbeza dengan ibadah lain. Ibadah lain, contoh sembahyang fardu zuhur, nak banding solat sunat qabliyah zuhur dengan solat sunat ba'diyah zuhur. Pahala yang lebih besar mestilah solat fardu zuhur sebab dia fardu. Yang qabliyah ba'diyah tu sunat. Jadi pahala yang fardu lebih besar daripada yang sunat. Macam orang dia zakat. Zakat hukumnya wajib. Adapun sedekah hukumnya sunat. Jadi orang zakat tu pahala lebih besar daripada orang yang bersedekah. Sebab sedekah sunat. Semua begitu. Kecuali dalam bab bagi salam sahaja. Ya? Walaupun orang yang menyampaikan salam itu hukumnya sunat. Yang menjawab salam itu hukumnya wajib. Kalau dia tak jawab salam berdosa. Tapi pahala orang bagi salam itu lebih besar. Walaupun sunat. Berbanding dengan pahala orang jawab salam walaupun wajib. Ya, subhanallah. Ini semua jalan-jalan nak menuju ke syurga. Ya, sebarkan ucapan salam. Afsyus salam. Yang ketiga, wa at'imut ta'am, berilah makan. Masya Allah. Ya. Sebab tu orang suka belanja orang lain makan, ya, rezeki tak pernah putus. Ya, Allah jamin, ya. Murah aja rezekinya. Orang yang lokek kedekut tamak tu yang biasa susah, payah nak dapat rezeki. Masya Allah. Ya. Ustaz datang tadi tengok ada apple belakang sana. Murah rezeki orang yang infak apple tu, insya-Allah. Ada air sirap, insya-Allah murah rezeki orang yang infak air sirap itu, ya, subhanallah. Wa at'imut ta'am, berilah makan, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tidakkah engkau melihat orang-orang yang mendustakan agama, ya? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, ya, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak mengherdik, ya. Ya. Orang yang mendusta agama tu siapa? Pertama, dia suka mengherdik, ya, anak-anak yatim. Maksudnya menyakiti anak yatim, menzalimi anak yatim, ya, dan sebagainya. Lepas tu dia tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada fakir miskin. Dia tak menganjurkan, ya Allah. Inilah antara orang-orang yang mendusta ke agama. Jadi kena selalu bagi makan. Sebab dia punya ini adalah ciri-ciri ahli syurga.
Dan beri makan ini tidaklah tertakluk kepada sesama manusia saja, hatta dengan haiwan sekalipun. Tengah jalan-jalan nampak kucing kurus kering, nampak tulang rusuk je. Ya Allah, perlahan jalan, terketak-ketak kata orang utara, macam orang kena Parkinson. Kita pun tak sampai hati tengok kucing tadi. Lalu kita pun mendekati kucing tadi, usap-usap belai-belai, kita bagi kucing tadi makan. Ya, Masya Allah. Ini semua ciri-ciri ahli syurga. Yang keempat, apa lagi? Wasilul arham. Hubungkanlah tali silaturahim. Masya Allah. Ya. Tali silaturahim. Terutama dengan kaum kerabat. Kaum kerabat itu keluarga kita, mak ayah kita. Hubungkanlah, hubungkanlah, hubungkanlah. Kadang-kadang orang lain kita belanja makan, tapi mak ayah kat kampung kelaparan, kita tak peduli. Wal'iyadzubillah. Kadang-kadang orang lain kita tolong, kita bantu ringankan bebanan, ya. Tapi adik-beradik sendiri kesusahan, ya, kemelaratan, miskin pun kita tak peduli. Jangan begitu, ya. Utamakan kaum kerabat, ya. Qu anfusakum wa ahlikum nara, ya. Peliharalah diri kamu dan kaum keluarga kamu daripada bakaran api neraka. Masya Allah, ya. Ada orang dia berdakwah suruh orang lain tutup aurat, itu ini, ya. Isteri tak pakai tudung dia tak peduli, anak perempuan tak pakai tudung dia tak peduli. Orang lain dia suruh pakai tudung, dia dakwah sana sini. Wal'iyadzubillah, ya. Jadi hubungkan tali silaturahim. Sebab apa penting sangat silaturahim, ya? Sebab Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah al-qati'. Tidak akan masuk syurga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Tidak akan masuk syurga. Masya Allah, ya. Macam baru-baru ni kan kita ialah semua masuk PRU kan. Jadi memang antara kita pasti ada berbeza pandangan, tapi jangan sampai putus silaturahim. Sebab silaturahim ini perintah Allah, ya, hukumnya fardu, wajib, ya. Sampai ancaman Nabi kata la yadkhulul jannah al-qati'. Tidak akan masuk syurga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Ukhuwah fillah kena jaga, silaturahim kena jaga, ya. Masya Allah. Kadang-kadang kita sama-sama adik-beradik pun lain-lain juga pandangan dia, apa dia punya pendapat dan sebagainya. Tak apa, boleh berbeza pendapat pandangan. Sedangkan di kalangan ulama pun ada mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Maliki, ya, mazhab Imam Hambali, ya. Maksud dari sudut agama tu pun ada perbezaan pandangan, ya. Apatah lagi dalam perkara-perkara yang lain, tak ada masalah. Yang penting jangan sampai putus silaturahim, ya. Dan yang kelima iaitulah wasallu wan nasunyam. Sembahyanglah waktu tengah-tengah malam ketika mana orang lain sedang nyenyak tidur. Ya Allah. Apa maknanya? Qiyamul lail, ya, qiyamul lail. Paling kurang kita buat solat sunat tahajud 2 rakaat. Kadang-kadang kita tengah tidur, ya, tiba-tiba terkejut. Sebab apa? Sebab nak terbuang air besar, nak terbuang air kecil waktu tengah-tengah malam. Tapi lepas tu kita selesai qada hajat, kita pun sambung tidur balik. Ruginya kita. Sebenarnya kita terkejut nak buang air kecil, buang air kecil tu sebenarnya itu sebenarnya apa? Itu sebenarnya peluang, ya, untuk kita nak buat solat malam. Jadi alang-alang dah terbangun walaupun sebenarnya nak buang air kecil, ya. Terus ambil peluang, ambil kesempatan itu, ambil wuduk, lepas tu terus buat solat sunat tahajud 2 rakaat sekurang-kurangnya, ya. Kerana solat tahajud ni menghidupkan hati-hati, ya, menghidupkan hati-hati dan memancarkan nur pada hati dan wajah. Ya Allah, ya. Sebab ikan tanpa air akan mati, ya. Ikan tanpa air akan mati. Hati tanpa zikir akan mati. Masya Allah, ya. Makanan untuk hati ini ialah zikrullah, antaranya qiyamul lail, ya. Subhanallah. Satu hari Rasulullah SAW, ya, sedang bermunajat, bertaqarrub, ya, pada waktu malam. Lalu Nabi pun membaca 2 potong ayat Al-Quranul Karim. Ayat yang pertama Nabi baca, ya, tentang pengaduan Nabi Ibrahim AS pada Allah akan kaumnya. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Subhanallah. Jadi maksudnya, wahai Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyebabkan sesat banyak di antara umat manusia. Oleh itu siapa yang menurutku dalam Islam yang menjadi peganganku,
maka dia adalah daripada golonganku, dan sesiapa yang menderhaka kepadaku dengan menyalahi agamaku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha mengasihani. Lepas tu Nabi baca pula ayat tentang pengaduan Nabi Isa pada Allah akan kaumnya. Lepas tu Nabi menangis, ya Allah. Bila Nabi menangis, ya, Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril turun bertanyakan kepada Muhammad, sebab apa Muhammad menangis? Walaupun Allah lebih mengetahui, ya. Bila malaikat Jibril tanya, Nabi pun menjawab, ummati, ummati ya Jibril, umatku, umatku wahai Jibril. Lalu subhanallah, malaikat Jibril alaihissalam naik bagi tahu pada Allah yang Muhammad menangis kerana umatnya. Lepas tu Allah Taala pun perintahkan, anzil ila Muhammadin wa qul lahu inni inna sanurdika wa ummatika wala nasuka fihim, ya. Wahai Jibril, turunlah beritahu kepada Muhammad, sesungguhnya aku akan meredai kamu dan meredai umatmu, dan aku tidak akan menyedihkan kamu kerana mereka. Rupa-rupanya Nabi selalu menangis kerana kita, dan Nabi tak pernah tinggalkan doa untuk kita umatnya, ya Allah. Dan Nabi banyak berkorban untuk umat, ya, sampai berdarah luka-luka waktu berdakwah dekat Taif, ya. Jadi semua Nabi lakukan itu kerana kasih sayangnya, cintanya kepada umat, ya. Sallu ala Nabi, bersalawatlah banyak-banyak ke atas Nabi. Dan 5 perkara yang Ustaz sebut tadi, natijahnya tadkhulul jannah bisalam. Kamu akan masuk syurga dengan penuh keselamatan, ya. Mudah-mudahan kita sentiasa amalkan ciri-ciri ahli syurga waktu kita hidup dekat dunia. Mudah-mudahan mudah kita untuk masuk syurga di hari akhirat kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Setakat ini saja perkongsian Ustaz yang baik daripada Allah, yang lemah datang daripada kelemahan diri Ustaz. Dengan izinnya juga, kalau ada sumur di ladang boleh kita tumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya-Allah kita jumpa lagi. Sebelum pulang, tabung-tabung yang disediakan oleh pihak Surah Haji Maksum dapatlah kita isi. Ada banyak tabung Ustaz tengok di luar, ya. Termasuklah Ustaz juga ada bawa tabung bagi membantu pembangunan dan pengurusan Madrasah Tahfiz Integrasi Syekh Izzuddin yang Ustaz kelulakan dekat Bandar Puncak Alam. Wallahu alam. Aku laqad astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, syukurillah. Ya lalukan dan terima kasih kepada Tok Penghulu kawasan Bukit Raja datang hari ini Alhamdulillah, dan juga Tok Rosli selaku penasihat Surah Haji Maksum. Okay. Secara ringkasnya insyaAllah untuk makluman tuan-tuan ya, dalam masa sebulan sahaja lagi, untuk ini pihak surau telah menerima makluman satu kertas kerja yang mana akan diadakan program Rapid Aid Response asas pertolongan cemas yang dianjurkan oleh UiTM, yang akan dilaksanakan oleh student UiTM seramai 44 orang di Surau Haji Maksum. Jadi syukur Alhamdulillah, Surau Haji Maksum terpilih untuk menjadi satu lokasi program, dan secara tidak langsung itulah program awal tahun 2023. Dan penyertaan daripada ahli karya. Cuma di sini belum jelas lagi had umurnya, sama ada remaja ataupun kita orang veteran. Nanti saya akan maklumkan ya. Jadi kalau misalnya ada penyertaan, mohon jasa baik kepada seluruh ahli karya. Contoh macam di dalam tas kerja dia nak 30 orang. Kalau ada 100 orang lagi bagus. Itu menunjukkan semangatnya kita dan mengalu-alukan program tersebut diadakan di Surau Haji Maksum. Dan yang keduanya, terima kasih di atas rezeki lagi yang Allah berikan, ya, penurapan jalan melalui pejabat daerah daripada kerajaan negeri. Jadi Alhamdulillah, dan saya juga dimaklumkan minggu hadapan Masjid Nurul Jannah juga akan menerima peruntukan penurapan. Jadi Alhamdulillah, itu semua adalah rezeki yang Allah dah tentukan untuk Surau Haji Maksum. Seperti mana kapet baru, tar baru dan semua itu. Jadi maknanya kita terus bersyukur. Sentiasalah bersyukur, maka akan bertambah lagi lah banyak rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi insyaAllah doakanlah semoga kita mampu untuk menguruskan dengan baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله القائل الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, di kesempatan berada pada hari Jumaat yang mulia ini, saya berpesan kepada diri saya dan kepada hadirin Jumaat sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat, seterusnya berjaya dan selamat di dunia dan di akhirat. Fokus khutbah kita pada hari ini ialah ilmu dan Islam. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, dalam mengharungi arus kehidupan ini, kita amat dituntut mempelajari pelbagai bidang ilmu yang bermanfaat dalam urusan mentadbir dan memakmurkan bumi ini. Islam menggalakkan umatnya untuk menuntut apa sahaja bidang ilmu yang bermanfaat, kerana ilmu dan Islam itu bergerak seiring. Ilmu dan Islam tidak boleh dipisahkan, kerana Islam itu sendiri adalah berteraskan kepada ilmu. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kekuatan akal fikiran dan ilmu sebagai keutamaan yang membezakan di antara insan dengan haiwan. Dengan akal dan wahyu, manusia mampu menyerlahkan potensi dan kekuatan yang ada padanya. Sejarah telah membuktikan bahawa kesinambungan budaya menuntut ilmu berterusan bermula sejak Nabi Adam alaihissalam hingga sampai kepada Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga peristiwa bersejarah ketika penurunan wahyu yang pertama di Gua Hira adalah penekanan kepada ilmu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah beku. Bacalah, dan Tuhan kamulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Perkataan Iqra apabila diterjemahkan adalah satu arahan membaca dan menjalankan penyelidikan menjadi kunci kepada orang berilmu. Ayat tersebut juga menjelaskan bahawa Islam menyeru umatnya supaya menjadi orang yang berilmu. Islam juga meletakkan ilmu sebagai asas utama dan landasan untuk mencapai kejayaan dan kesejahteraan ummah. Dalam sejarah keagungan Islam, kita dapat lihat bagaimana kejayaan para sahabat dan ulama yang membawa syiar Islam sehingga agama Allah Subhanahu wa taala ini berkembang hampir sepertiga dunia dengan berpaksikan ilmu. Contohnya, pada zaman kegemilangan kerajaan Abbasiyah, Utsmaniyah, Konstantinopel dan lain-lain tamadun Islam, masyarakat Islam ketika itu telah memperoleh kejayaan yang cemerlang dalam semua bidang ilmu, sama ada ilmu fardu ain atau ilmu fardu kifayah, dari ilmu bintang hinggalah kepada ilmu seni bina dalam tempoh lebih kurang 900 tahun antara abad ke-7 Masihi hinggalah ke abad 16 Masihi. Oleh yang demikian, Islam telah mewajibkan seluruh umatnya agar menuntut ilmu bagi mencapai kejayaan hidup di dunia dan di akhirat. Malahan, proses ilmu juga adalah satu usaha yang berterusan sepanjang hayat. Dalam konteks keperluan negara kepada zaman revolusi industri keempat ini, negara amat memerlukan modal insan yang bukan sahaja kreatif dan inovatif, namun ia juga mencakupi aspek akidah yang kuat, syariah yang betul serta kepribadian yang berakhlak mulia. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Islam telah mengangkat darjat orang yang beriman dan berilmu sehingga ke tahap tamadun yang tinggi lagi dicontohi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan juga orang yang diberi ilmu pengetahuan dalam kalangan kamu beberapa darjat. Dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu kerjakan. Sebagai umat Islam, Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber utama bagi melahirkan seorang Islam yang beriman dan berilmu untuk mengekalkan kehebatan tamadun Islam, umat Islam. Namun jika diabaikan Al-Quran dan As-Sunnah ini, umat Islam akan tersesat kerana lemah iman serta hilang ilmu dan juga kerana melebihkan kecenderungannya kepada urusan dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullahi wa sunnata Rasulillah. Aku tinggalkan dalam kalangan kamu dua perkara yang kamu tidak sekali-kali akan sesat selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah, yakni Al-Quran, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Malik. Oleh itu, apabila kita hendak beriman dan berilmu dengan sempurna, maka kita hendaklah baca dan faham Al-Quran dan As-Sunnah terlebih dahulu, supaya kita sentiasa mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah memelihara keimanan
dan menambah ilmu serta melindungi kita dari kesesatan apabila Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pegangan kita bahkan sebagai amalan rutin dan pakaian harian. Kita tidak mahu menjadi orang Islam yang tidak beriman dan tidak berilmu. Kita tidak mahu menjadi orang Islam yang berpendidikan tinggi tetapi mengamalkan ajaran sesat. Kita tidak mahu juga menjadi orang Islam yang berpendidikan sederhana tetapi terpengaruh dengan ajaran sesat. Janganlah jadi orang Islam yang malas dan tidak berusaha untuk menambah ilmu bagi memajukan diri, keluarga dan negara. Oleh itu, jadilah orang Islam yang kuat berpegang teguh kepada akidah, syariah dan akhlak supaya menjadi khaira ummah yang seimbang dalam semua aspek kehidupan dan yang paling penting diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagai penutup bicara khutbah hari ini, antara pengajaran dan penghayatannya adalah pertama, umat Islam hendaklah menjadikan kehidupan seharian sentiasa disinari dengan amalan-amalan Islam dan budaya menuntut ilmu. Kedua, umat Islam hendaklah memastikan diri sendiri serta ahli keluarga sentiasa memajukan diri dengan ilmu berlandaskan akidah, syariah dan akhlak Islam. Ketiga, umat Islam hendaklah menginsafi bahawa bila masa sahaja Allah Subhanahu wa taala boleh menjadikan seseorang itu tersesat, lemah dan hina dengan ilmu sendiri jika tujuan memiliki ilmu itu bukan untuk keredaan Allah dan kepentingan Islam, sebaliknya hanya kerana tuntutan hawa nafsu dalam mengejar kehidupan di dunia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Dengan yang demikian, bagaimana fikiranmu wahai Muhammad terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan yang dipatuhinya dan dia pula disesatkan oleh Allah kerana diketahuinya bahawa dia tetap kufur ingkar dan dimeteraikan pula atas pendengarannya dan hatinya serta diadakan lapisan penutup atas penglihatannya, maka siapakah lagi yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya sesudah Allah menjadikan dia berkeadaan demikian? Oleh itu, mengapa kamu wahai orang-orang yang ingkar tidak ingat dan tidak insaf? Surah Al-Jasiyah ayat ke-23. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين
وارزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'ihim minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi 'aini inayatikar rabbaniyah wa bi hifzi biqayatikas samadaniyah. Jalalata Malikan al-Mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata mink liwaliyi ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibni As-Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amni wa salahi wa afiyah bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, wakaf harta melalui Perbadan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengaibkan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Ya Allah, hindarilah kami daripada semua musibah dunia dan siksaan akhirat. Selamatkanlah kami daripada malapetaka alam seperti bencana bah dan banjir besar yang sering melanda kami. Sesungguhnya Engkaulah yang berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة. Sof, rapat ke depan semua. Yang kat luar tu ramai lagi tu. Sila luruskan, rapatkan saf. Yang di luar sila masuk ke dalam, dan yang dalam pastikan rapat-rapat. Jangan berikan ruang-ruang yang kosong di kiri, kanan, depan atau belakang tuan-tuan. Ya, mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة الفاضلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك استووا صفوفكم. Luruskan barisan, raba-rabakan saf. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. صلي فرض الجمعة ركعة إماما الله أكبر كبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحانه بكرة ويصير الجاهد وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما الشريك إن صلاتي ونسكي ومحياي لله لا شريك له بذلك أمرت وأنا من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية المباركة السلام عليك أيها الرحمة السلام علينا يشهد أن لا إله إلا الله يشهد أن محمد الله صلى على آل محمد كما صلى. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا صابرين حمدا ناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحيائهم منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله يا الله يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.